Apa pun dalam hidup ni maklum, berpada-pada. Berpada-pada. Nah, maklumlah. Sayang pun berpada-pada, benci pun berpada-pada. Boleh faham? Baik. Dan tersebut di dalam Ihya, sabda Nabi SAW, apabila tidur hamba atas ayat semayang. Di dalam Ihya Ulumuddin diceritakan, bila mana kita ni lena di dalam keadaan berwuduk, dinaikkan dengan rohnya kepada arasy, maka adalah mimpinya sebenar. Bila kita lena dalam wuduk ni, kata Tok Syekh kita lena ni diangkat dan dinaikkan. Kita punya tidur ni, roh ni kepada arasy, maka adalah mimpinya sebenar. Dia mimpi ni banyak mimpi yang betul, mimpi hak mengarut tak ada. Dan jika tidur tiada wuduk, tersimpan rohnya daripada sampai, maka demikian tidur itu bercampur dengan ketiadaan sebenar mimpinya. Itu mimpi merepek. Mimpi merepek tu. Ada kepunca lena malam mimpi kata dia berkahwin dengan Salman Khan. Hak ni merepek malam ni. Sebab tu tidur kena berwuduk, dia kata. Dan sabda Nabi SAW, an-naimu tahiru kas-saimil qaimi. Orang yang bersuci itu seperti orang yang berpuasa, yang berdiri semayang pada malam, yakni pada pahalanya. Orang yang lena dalam keadaan berwuduk, pahala yang dia dapat ni macam mana? Kas-saimil qaimi, seperti mana dia berpuasa dan dia berdiri bangun semayang waktu malam. Itu dia. Orang yang bersuci itu seperti orang yang puasa, yang berdiri semayang pada malam, yakni pada pahalanya. Pahala itu dapat. Dan sabda Nabi SAW, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu 10 hasanatin. Barang siapa mengambil wuduk atas wuduk, yakni tajdidul wuduk, mendatang apa ustaz? Memperbaharui wuduk. Tu bahasa Arab, tajdidul wuduk. Bahasa Melayunya memperbaharui wuduk. Dia duk ada wuduk dah. Dia jenis duduk dalam wuduk ni maklum. Tahu jenis duduk dalam wuduk ni. Dia tak boleh, dia kira kentut sikit dia pergi ambil yang semayang ni, macam maklum lah. Duduk dalam keadaan berwuduk, tiba-tiba maklum my time nak semayang. Dia ada wuduk, tapi dia memperbaharui wuduk dia. Dia ada wuduk, dia duduk dalam wuduk, tapi bila dia nak semayang, dia memperbaharui wuduk dia. Orang ni, itu nama dia tajdidul wuduk. Nescaya kutiba lahu 10 hasanatin, nescaya disuratkan Allah Ta'ala baginya 10 kebajikan. Orang yang suka memperbaharui wuduk ni, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya 10 ganjaran pahala. Mudah-mudahan ambillah amalan tu maklum tak? Dah nak pergi semayang, dia ada dah wuduk dia. Dia ada dah wuduk. Tapi bila dia nak pergi semayang, dia memperbaharui wuduk dia. Tak ada masalah. Dapat 10 pahala. Tu yang kata Allah Ta'ala ni, dia nak bagi dekat kita ni maklum, bukannya payah. Dia bagi dekat kita ni. Ya. Tak mana dah. Mulut tutup, tak nampak. Bukankah kita sebelum pasti kita nak ambil semayang, memperbaharui wuduk, kita kena batalkan dulu? Tak perlukan batal dulu. Tu dia kata tu, tajdidul wuduk maknanya memperbaharui, tidak membatalkan wuduk lah. Sebab ada yang mengatakan kita kalau kita tak pasti sama ada kita. Jangan tak paksa. Kalau kita tak pasti sama kita wuduk kita masih ada atau tidak, sebelum kita memperbaharui wuduk, kita kena batal. Itu nak mengeluarkan diri daripada wah-wah. Nak ada tak ada wah-wah. Betul dulu. Kalau kita pasti kita masih ada wuduk, Tak boleh. Kalau pasti ada wuduk nak sembahyang terus boleh. Tetapi yang ni lebih baik tajdidul wuduk. Ambil lagi sekali. Maknanya macam ni. Kita ada wuduk dah. Kita nak pergi sembahyang. Boleh tak? Boleh. Kalau kita pasti ada. Tapi kalau kita wah-wah, ada tak ada.
Perbatal dulu. Habis kencing ke apa tu, habis dia dah tak ada. Yang ni yang kita cerita ni konteks satu lagi. Kita ada dah, tapi kita nak sembahyang saja-saja, kita nak pergi tajdidul wuduk. Boleh tak? Boleh. Disuratkan pahala baginya 10 kebajikan. Boleh faham tak? Nak? Dan sunat. Aduh, dia nak terang tu. Dan sunat. Hukum dia apa dia tajdidul wuduk ni? Sunat. Garis pergi tu. Dan sunat tajdidul wuduk itu jika sudah sembahyang dengan wuduk yang dahulu. Faham tak? Dia ada yang sembahyang. Dia sembahyang, kita kata sembahyang maghrib lah. Maghrib dengan Aisyah tu tak jauh sangat. Kalau kata Abang Alim tu dia, kita duduk dalam kuliah. Kita lepas maghrib je ada kuliah. Kita ambil yang sembahyang, kita pergi sembahyang maghrib. Lepas maghrib kita ada wuduk lagi, dengar kuliah. Sampai nak sembahyang Aisyah. Ada lagi tak? Ada. Boleh sembahyang tak? Boleh. Tetapi dia kata kalau tajdidul wuduk itu, jika sudah sembahyang dengan wuduk tu, sunat. Itu dia kata tu, saya ulang. Dan sunat tajdidul wuduk itu, memperbaharui wuduk itu hukumnya sunat jika sudah semayang dengan wuduk yang dahulu. Tu wuduk ambil semayang maghrib, dengar kuliah, nak main semayang isyak, wuduk ada lagi, nak semayang tarawih pun sah. Tetapi kalau pergi ambil lagi tajdid tu, maknanya dapat pahala sunat. Pahala sunat tu banyak mana? Tu atas tu 10 kebajikan. Maka jika belum lagi semayang dengan wuduk yang dahulu itu, maka tiada sunat. Dia ada wuduk, tapi dia tak semayang lagi. Lepas tu dia nak pergi ambil wuduk pula. Boleh tak? Boleh, tapi tak sunat. Yang sunat tu lagu mana? Dia guna dah wuduk tu. Jelas tak? Jelas tu terang banyak. Tiada sunat tajdidul wuduk itu. Jadi kesimpulan yang ni, kalau kita ambil yang semayang, kita tak semayang lagi, kita nak perbaharui wuduk tu, boleh ke tak? Boleh. Tapi tak dapatlah pahala 10 tu. Kita ada yang semayang, kita semayang dah. Lepas tu kita nak semayang pula yang kedua tu, wuduk tak batal, pi ambil, dapat pahala sunat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tiada sah sembahyang bagi orang yang tiada wuduk baginya. Orang yang tiada wuduk nak sembahyang tak sah. Dan tiada sempurna wuduk bagi orang yang tiada menyebut nama Allah, yakni tiada mengucap basmalah. Nak ambil wuduk tu bismillahirrahmanirrahim, paling kurang bismillahirrahmanirrahim baca. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i marrah, faman tawadda'a marratain kana lahu kiflan minal ajr, wa man tawadda'a thalatha fahuwa wudu'ul anbiya'i min qabli. Asal wuduk itu sekali-sekali pada tiap-tiap anggota. Nak sah ni sekali basuh, tak barah. Basuh muka sekali, sah dah. Tu asalnya. Asal hukum sah dah kalau kita basuh sedah. Ni sedah pula dah. Sedah ni maknanya sekali. Payah nak cakap ni kita kedah. Ni orang KL tu dengar. Pi ambil wuduk ni sekali, sedah lagu tu sapu, sah dah. Sah. Baik, yang kita duk ambil 3 kali itu betul apa? Maka barang siapa mengambil wuduk 2 kali, adalah baginya 2 ganda daripada pahala. Dia basuh 2 kali, dapat 2 kali ganda pahala. Dan barang siapa mengambil wuduk 3 kali, macam kita duk buat dah ni, kumuk 3, basuh muka 3, sebelah tangan 3, apa semua ni, maka itulah wuduk anbiya yang dahulu daripada aku. Kita mengikut sunnah anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rupanya ustaz 3 kali itu bukan wajib. Tak, yang tu sunat. Yang wajib sedah. Sedah. Sebab tu ulama kata ambil sekali itu tak apa, sah. Ambil 2 kali itu nak confirm. Takut tadi ni tak sampai. Ambil 3 kali ni dapat pahala buta. Tutup guru duduk ajak lagu tu lah. Buatlah. Ambil lagu mana ustaz? Ambil lah 3 kalau tak ada masalah apa.
Macam kita duk pi apa nama umrah tu, nak spray tu bayar lah, spray tu sedah-sedah lah. Ambil 3 dia kata. Dan tersebut di dalam Ihya, dan telah mengambil wuduk Nabi SAW sekali-sekali, dan sabdanya, inilah wuduk yang tiada terima Allah Ta'ala akan semayangnya melainkan dengan dia. Tu silap faham lari makna. Nabi ambil wuduk sekali, Nabi kata inilah wuduk yang tiada terima Allah Ta'ala akan semayangnya melainkan dengan dia. Dia faham tak kena, oh ambil sekali ni tak sah semayang, bukan lagu tu maklum oi. Inilah wuduk yang tiada Allah Ta'ala terima akan semayangnya melainkan dengan dia. Nabi ambil Nabi ambil sekali. Nabi kata inilah wuduk, kalau tak ambil wuduk ni Allah Ta'ala tak terima semayang. Tu maksud dia. Sekali. Dan mengambil wuduk Nabi 2 kali. Hak sekali tadi Nabi kata maksudnya nak semayang kena berwuduk. Bukan maksudnya ambil wuduk sekali, siapa ambil sekali Allah Ta'ala tak terima semayang. Bukan lagu tu. Boleh faham ke tak? Nabi kata ni, sekali ni ambil wuduk, Allah Ta'ala takkan terima semayang hampa kalau hampa semayang tanpa wuduk. Tu yang pertama. Bila Nabi ambil 2 kali, Nabi kata apa dia pula? Barang siapa mengambil wuduk 2 kali, memberi Allah Ta'ala akan pahalanya 2 kali ganda. Siapa ambil 2 dah, dapat 2 kali ganda. Dan mengambil wuduk Nabi SAW 3 kali. Dan sabdanya, Nabi kata apa dia? Inilah wudukku dan wuduk anbiya yang dahulu daripada aku. Ni kalau hampa nak tiru aku 3 kali. Kalau hampa nak tiru anbiya alaihimussalatu wassalam yang terdahulu 3 kali hampa ambil. Faham maklum? Faham. Yang maklum duk jegil mata pasal apa? Boleh lagi kan ni? Masa kita cukup dah sejam. Kita bagi berhenti pukul 11, boleh tak? Kalau apa nak pergi kenuri pun tak boleh. Kat kata pukul 12. Ada kenuri tak maklum? Tak ada anak. Lah ni jenis kenuri maklum saya hari ni kalau ikut 5. Hari ni ada 5 kenuri. Hak ikat, hak kerat semua dah. Hak ikat nikah, hak kerat sunat. Hak tu pun tak faham. Hak ikat kenuri pernikahan, ikat hubungan. Hak kerat kenuri khatan. Letih maklum orang Melayu ni dia cukup syok dengan cuti sekolah ni kenuri. Allah. Maklum kenuri sungguh letih maklum nak pi dia kenuri yang pertama letih tak makan, yang kedua letih tak salam. Salam tu pula mau satu rumah 50, kalau sehari 5 maklum. Tak jenuh syarah saya bagi sikit entelok ustaz dia tak tepi haram tunggu. Macam tu 3-4 rumah dah saya tengok bila salam dia tak bawah. Hak orang lain salam dia bawah atas. Masa saya tak bawah, saya kata haram tunggu. Nak bos 9 apa nak bos 10 ringgit main water face down. Nak bos 50 penat. Allah hari ni 5. Jadi dia dah WhatsApp tak jangan lupa anak ini kenuri rumah saya. Allah tak pi tak kena, pi penat, pi kena, tak pi tak kena. Allah tu kenuri kahwin, mai kenuri sunat. Sunat tu pula kita salam dengan cucu Tok Wan tanya saya tak ada salam pula. Hak Tok Wan mohang bukan buat apa kot lah hang repair sikit ke apa kan, tak apa juga salam pun. Bukan apa seronok. Nuri ni seronok maklum seronok. Dia habis tak ada, dia tengok orang buat kenuri dia pun nak buat ke? Cucu dia ambil kerat kan, senang. Dia buat kenuri juga kerat. Cucu pun balik main duduk rumah Tok Wan. Ingat lagi Pak Long zaman Pak Long Allah, cucu kerat Tok Wan yang kelut. Pak dengan mak dia tak pergi kacau tu, cucu balik main potong rumah Tok Wan. Sunat kat rumah Tok Wan. Tok Wan jaga siang malam. Allah. Saya masa sunat tu Tok Wan dia kelut. Bawa tu selek pada suluk.
Hak ni pun saya nak berbetul orang Melayu lah. Pi kenduri sunat budak-budak ni yang nak tengok tu apa? Kalut maklum-maklum nak tengok tak? Main nak tengok nanah ke tak lah. Dia selok apa? Hak ni budaya ni buang lah. Saya nak nasihat budak orang Melayu ni. Duk jeluh hak budak tu. Bagi duit tu dah. Nah. Saya pergi kenduri sunat apa saya tak nak tengok Saya pergi tanya dia, "Jangan adik, okey. Duk terkerat sikit kan dia buang semua." Sikit lah ujung tu lah. Okey semua, okey. Okey, tak bagi. Budak dia kata, "Ustaz tak mau tengok." Tengok apa aku besar dah hang ni. Tengok apa hang. Dah lah aku hafal Quran pun tak apa nak banyak ayat. Duk pergi jeluh hang lupa bila lagu tu lah. Biasa maklum saya tengok budak tu saya sembahyang maghrib kuliah lakum tak jumpa maklum kata haram tu okey aku tengok hang tak ni. Sebab tu saya tak tengok dah. Ni kalut nak tengok. Kesian budak tu tekan tak mau lah. Dia ugut pula tak pergi tengok tak pergi duit. Tak kau ajar ni. Kalut nak tengok. Kan ada apa balik cucu main duduk sunat kat rumah Tok Wan. Allah Tok Wan. Pergi cuma nak abang kat Pak Long lah. Pak Long duk mangkit tengah malam duk cek cucu tu tengok betul-betul ketakut selok kai menantu kan. Ni pun jadi kes juga. Jadi kes juga. Cucu duk lena depan TV tu. Pak Tok Wan ni biasa lah ambil berat. Nak lena malam tok tutup lampu ke semua ni. Tok Wan pun ambil tu. Terselit duk pergi menoreh getah tu dia tengok. Nak tengok nak main sapu ubat kat cucu ni. Nak beri kerin. Gelap malam tu. Malam tu pula menantu ni teman anak. Pak teman anak. Tok Wan mangkit pukul 2 pagi mata berkelabu spek tak pakai. Pipi suluh-suluh terkejut Tok Wan awak yang berbulu bagi tadi tak ada apa pun ni. Silap-selak. Nak selak pun selak betul-betul Pak Long. Sekian dimaklumkan. Sikit lagi kita semua. Dan sabda Nabi SAW, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a." Tiada diterima Allah Ta'ala, yakni tiada sah sembahyang seorang daripada kamu apabila berhadas ia hingga mengambil wuduk akan dia. Maknanya tidak ada sah tidak sah salat ni kalau kita tidak menyelesaikan ataupun menyucikan diri kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan sabda Nabi SAW, "Al-wudu'u 'ala al-wudu'i nurun 'ala nurin." Wuduk atas wuduk itu nur atas nur, yakni tajdidul wuduk itu kebajikan atas kebajikan. Al-wudu'u 'ala al-wudu'i, wuduk atas wuduk, maknanya pada tadi memperbaharui wuduk tu. Kita ada ayat sembahyang dah, kita memperbaharui ayat sembahyang ni. Nurun 'ala nur, cahaya atas cahaya, maknanya apa dia? Pahala atas pahala. Riwayat daripada hadis bahawasanya hamba yang mukmin ni, dia nak cerita ni riwayat daripada hadis Nabi. Apa dia riwayat tu? Bahawasanya hamba yang mukmin, hamba yang beriman kepada Allah, apabila selesai daripada mengambil ayat sembahyang maka membaca ia, "Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik." Dipanggil apa dia maklum? Dia panggil apa dia? Hak lepas kita duduk majlis tu. Betul tak tu? Okey, baca tengok tasbih kafarah macam mana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebab apa yang saya habaq lagu tu? Kalau saya tak habaq lagu tu maklum pun nak kena apa benda duk apa dah. Kalau saya tak kata ni maklum hak kita duk baca ujung-ujung tu maklum perasan tak? Tak apa nak perasan kan? Oh, ni nak kena balik apa benda duk apa dah. Bila saya habaq lepas majlis kita baca apa? Oh, betul ya tu. Lepas sembahyang baca tu. Berapa dah kita dapat ni? Lepas sembahyang nak kena baca berapa jenis dah?
Cakap kita mengaji lah ni. Dua. Hak yang pertama tadi baca apa? Inna anzalna. Ayat ni tasbih kafarah. Bukan tasbih kifarah, kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tengok makna apa. Duk baca lama dah. Maha suci engkau ya Allah, wahai Tuhan, dengan nama kepujianmu ya Allah, naik saksi bahawa tiada Tuhan selain engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Tu maksud dia. Bila baca yang ni, Nabi kata lepas semayang hampa baca yang ni, dimeteri cok kebajikan, kemudian dihantarkan dia di bawah aras, tiada dibuka akan dia hingga diberikan kepadanya pada hari kiamat. Pahala tu dibungkit-bungkit, dicop pak, buat naik pergi ke atas aras. Sampai bila tidak akan dibuka? Sampai hari kiamat. Dan riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bersabda, apabila selesai seorang kamu daripada wuduk, maka berkata dia, ini nombor 3 pula, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ni yang apa-apa, yang tak apa kena apa. Baca yang tu. Dan pada setengah riwayat lagi ditambah pula doa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ada baca dekat tu. Yang lagi baik sambung, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kesimpulan. Lepas ambil ayat semayang, hari ni kita mengaji yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca sampai salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai habis lah. Lepas tu baca pula yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambah pula nombor 3, Allahumma ja'alni minat tawabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Tambah pula yang keempat, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 4. Boleh? Ni nak habis dah ni? Boleh? 4 ni kita baca. Okey. Bila baca yang tu, dibukakan syurga yang 8, maka masuk ia barang mana pintu yang dikehendakinya. Tu dia. Nabi kata kalau hamba baca yang ni, Nabi kata syurga ni ada 8 pintu. Syurga ni ada 8 pintu. Satu pintu syurga ni luas dia macam mana maklum? Ulama sebut satu pintu syurga ni keluasan dia maklum seluas langit dan bumi. Maknanya apa dia? 8 pintu. Pintu dia pula luas. Senang masuk ke payah masuk? Senang masuk ke payah masuk? Senang nak masuk. Dah pintu pun banyak. Dah banyak tu satu benda. Luas pula. Jadi masuklah 8 pintu tu, masuklah yang mana yang nak. Balik buat 4 benda ni maklum nak? Balik buat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala tergolong kita dalam golongan ahli syurga. Amin. Ya rabbal alamin. Dan daripada Nabi SAW tu kita sambung pada next year. Ya. Macam mana? Dia ganggu juga. Amalan ni kita nak menghindari daripada dia ganggu. Maknanya apa dia? Dia tetap ganggu juga. Gangguan tu biasalah ujian dalam kehidupan. Cuma dengan amalan itu sama ada kita tewas ataupun tidak dalam gangguan dia itulah. Nah, dia ganggu juga, dia kacau juga. Cuma kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu maksudnya. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu lah maklumah. Okey, sebelah dah. Ngaji ni pun bukan lama-lama maklum bid'ah.
Nah, ngaji lama-lama ni pun bid'ah. Orang ngaji tak kita mengaji lama-lama. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi pada pertemuan kita pada bulan hadapan insya-Allah. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah, kalau ada silap. Di luar sana maklum boleh dapatkan produk Top Koko saya dekat Aita di luar sana insya-Allah. Terima kasih kepada rakan-rakan media kita yang menonton kita punya live pengajian pada hari ini di dalam online kita ni, dalam TikTok. Saya dulu ni saya jarang nak buat live ni maklum. Saya jarang nak buat live ni, jarang. Tapi lepas duk kacau, dia berkata buatlah ustaz, kami hak duduk di Singapura, yang duduk di Brunei, hak duduk di selatan Thailand, hak duduk dekat negeri-negeri jauh ni nak tengok. Dibuat. Dulu saya duk buat Facebook ya maklum. Lepas hantar pula buatlah dengan TikTok. Ala kita buat TikTok, dia kata buatlah Facebook sama. Alah dia buat dua-dua. Jadi alhamdulillah yang menonton dekat live TikTok kita, terima kasih di atas tontonan dan memberi like sebanyak 46,500 like. Terima kasih banyak-banyak yang menonton di dalam live TikTok kita, yang menonton dekat live Facebook kita. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun dia tak duduk dengan kita, kita doakan kepada Allah rakan-rakan kita yang menonton secara online ni juga diberikan pahala oleh Allah seperti kita yang hadir pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih diucapkan kepada lembaga Ustaz Sam dari Tuan Yusuf bersama dengan